Bagus, soalan yang bagus. Adakah jima' ni kena inzal dulu baru dia batal? Tidak. Kalau jima' dulu tak inzal dulu lah. Tak kisahlah. Dua-dua batal. Cuma tak tahu yang anda sebut dalam kuliah lepas. Tak tahu tu apa dia? Dia baru masuk Islam. Duduk di negara yang jauh dari ulama. Dan sahur tu bila start dia? Setengah malam. Lepas tengah malam. Pukul 11 nasi kari belum lagi, belum sahur. Tak sampai lagi timing dia. 11.30 nasi kari tak kena lagi. Tapi kalau 2 pagi dia makan nasi kari, dapat tak sahur? Dapat pahala sahur. Berhenti sahur, betul azan lah. Maksudnya azan kena stop lah. Adapun hadis yang Nabi SAW kata siapa yang makan masa tengah makan tu azan, maka sempurnakanlah makan minumnya. Itu hadis yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama kata hadis tu padanya ada illah, ada kecacatan yang banyak. Lalu mereka tak pegang pada hadis tersebut. Barang siapa yang mengisbatkan hadis tu, dia kata boleh habis, kalau tengah minum boleh habiskan. Tapi ulama Syafi'iyah kata tak boleh. Maksudnya kalau dah tengah minum, dah azan, kena stop. Ini juga ada ulama Al-Hanabilah. Masa tu dia pun ikut sangkaan yang kuat. Kalau ikut sangkaan yang kuat ni macam mana? Dia harus buka awal. Harus dia buka awal. Tapi katakanlah lepas dah isytiak sungguh-sungguh tu, rupanya tak masuk lagi maghrib. Nampak macam mana tu? Mana tu? Dia kena qada ke tak kena qada? Soalan. Bertadarus untuk membetulkan bacaan-bacaan kita. Dan sebab itulah disunatkan dalam tadarus kena ada halaqah tu, kena ada orang yang pandai. Kalau sama-sama bega-bega semua, sedap, nampak dia baca sedap, dia ni baca sedap, dia ni baca sedap, asal ada bunyi je memanglah. Jadi yang tujuan tadarus untuk membetulkan bacaan. Kan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Wa yuhramu siyamu 5 ayyam. Diharamkan kita berpuasa pada 5 hari. Iaitu hari raya, 2 hari raya, lagi hari tasyrik. Hari tasyrik tu apa bulan? 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah, hari raya. Hari raya kedua, ketiga, keempat hari raya haji. Hari yang kita boleh korban lagi tu. Jadi kemudian dimakruhkan secara tahrim. Maksudnya makruh dah dekat-dekat haram dah. Bahkan setengah ulama kata diharamkan juga. Maksudnya boleh tambah hari yang ke-6, iaitu hari syak. Macam saya sebut tadi, seorang wanita dia nampak dia ni pakar bidang ilmu falak, PhD, NASA, bidang melihat anak bulan. Bidang khusus tak tu, bidang khususan melihat anak bulan. Dia pergi, dia jumpa qadi, dia kata minta maaf lah, hukum syarak tak boleh terima. Hukum syarak tak boleh terima. Okey, maka hari itu pun dianggap sebagai hari syak. Hari syak bagi orang lain. Hari syak bagi orang lain. Tetapi wajib bagi dia berpuasa. Mazhab Maliki dengan Hanafi, siapa yang makan dengan minum dengan sengaja pada siang Ramadan, dia kiaskan dengan jima', maka sama juga kena kafarah. Jadi kalau puasa wajib yang lain, walaupun wajib juga dia berjima', dia kena kafarah tak? Tak. Ketika dia puasa qada, kan? Dia puasa qada, dia jima' dengan isteri dia, kena 60 hari tak? Tak. Sebab yang nak kena ialah puasa Ramadan, siang pada bulan Ramadan.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah anggap siapa yang buat macam tu sama juga dia kena golongan rokok berat. Jadi kita sebut masalah ni supaya tak ringan-ringan dengan masalah ni. Dia nak makan, dia nak jimat, dia minum air dulu. Sebelum kita jimat yang ni, kita minum dulu supaya tak kena 60 hari. Itu jahat. Itu dapat dia buat hilah ke atas Allah Subhanahu wa taala. Dia nak tipu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Kalau psycho bang. Jadi kalau bertakwa tu pun jelah malam apa susahnya. Maghrib tu lepas kurma terus saja, tak ada masalah. Dia nak buka puasa dengan itu pun boleh. Allah malakasum tu wa bika aman tu wa alaskam tu. Terus Allah majalina syaitan, majalina syaitan. Akhirnya boleh halal. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Last kali kita belajar pasal pembatal-pembatal puasa. Boleh kita senaraikan tak pembatal-pembatal puasa yang kita dah belajar sebelum ni? Pertama sekali, kita ingat dulu istimna. Pertama sekali yang paling utama sekali ialah masuknya sesuatu ke dalam rongga. Memasukkan sesuatu tu bahasa Arab ke apa ain kan. Dalam rongga. Rongga tu bahasa Arab panggil jauf. Ingat jauf. Dan kita dah huraikan dah. Masuk ke rauk dalam tu bahaya tu. Tapi lauk dah kena vaksin dah. Okey. Jadi ain, bila kita buat ain tu apa dia? Benda yang boleh dirasai, disentuh, ada jirim. Bagus. Yang jauf dalam pengajian fiqh Syafi'i ada apa dia maksud dia? Iaitu apa dia? Perut, lagi kepala, otak. Tengkorak, lagi telinga, dalam telinga maksudnya. Dalam telinga, dubur, dan kubur tu maksudnya lah apa dia? Apa tu? Pundi kencing juga dalam dia. Pundi kencing. Dan kita kata masuknya sesuatu tu, masuk tu sama ada dalam melalui yang rongga tu terbuka ataupun tak terbuka. Kalau tak terbuka, contohnya kita bagi contoh macam apa? Macam paku terjatuh masuk tu ke dalam tengkorak otak tu. Batal tak puasa? Batal. Okey? Sama ada yang masuk tu sesuatu yang biasa ataupun luar biasa. Biasa dengan luar tak biasa macam makanan, minuman, ubat-ubatan apa semua. Yang luar biasa, macam tadi paku ataupun masuknya benda pelik-pelik lah. Penutup botol, cincin, lalat, ataupun seumpama dengannya. Okey, itu dah selesai dah. Itu pembatal yang pertama. Yang kedua, inzal. Dia sebut inzal apa ni? Keluar air mani. Tapi kita dah jelaskan lah, kita dah detailkan apa dia. Pertama, istimna. Istimna ni batal dalam apa keadaan sekalipun. Maknanya istimna ni sengajalah, sama ada tangan isteri, tangan suami, tangan sendiri, apa ke tangan orang lain, apa saja dia batal. Yang kedua, cium dan sentuh. Okey. Ini macam mana? Ni ada detail tak? Ada detail ke tak masalah ni?
Ha? Berlapik tak batal. Berlapik tak. Tak batal. Kalau tidak berlapik batal. Dah, yang ketiga. Lihat. Lihat dulu. Lihat dan memikirkan. Lihat dan memikirkan. Yang ni macam mana tafsir dia? Detail dia. Kalau kebiasaannya dia akan keluar, maka dia batal. Kalau dia kebiasaannya tak keluar, tiba-tiba terkeluar juga, kan? Kebiasaan tak terkeluar. Dia tengok perempuan okey lah, sekali hari tu tak macam mana tak terkeluar juga. Maka yang ni tak batal. Last sekali apa? Mimpi basah. Mimpi yang ni tidak batal sama sekali. Jadi yang ni tak pening. Okey, selesai. Yang kedua. Yang ketiga perkara, kita berhenti kat sini ya. Kan lagi lepas tu. Okey, sambung seterusnya pula. Perkara pembatal puasa yang seterusnya ialah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dia kuat tekak dia, ataupun dia sengaja pergi ke tempat yang memang dia tahu kalau dia pergi dia akan menyebabkan dia rasa termuntah, maka puasa dia batal. Tapi kalau tak sengaja, tak batal. Kaman dara'un qaid wala siyamalah. Kalau kebiasaan dia macam dia sakit perut dia apa semua, dia macam angin ke apa, dia kena dolok juga. Nak buang bagi dia rasa Itu kira sengaja juga. Itu kira sengaja. Maksudnya dia sakit, kemudian dia terpaksa muntahkan dirinya untuk dia sihat. Maka dia terpaksa dia kena buat sengaja batal lah. Cuma bezanya yang ni dia tak berdosa lah, sebab dia ada uzur, dia sakit. Dan dia ada uzur. Bila ada uzur, dia qada je lah nanti. Okey? Dia tak boleh puasa lah. Maksudnya dia kena batalkan dan dia kena ni lah. Nah, seterusnya yang keempat ialah berjima'. Okey? Berjima'. Okey, berjima' dia membatalkan puasa. Membatalkan puasa membatalkan puasa tu bukan kafarah. Dia bukan cerita pasal kafarah. Batal suami dan isteri. Dua sekali batal. Suami dan isteri. Dua batal. Kita bukan cerita pasal kafarah. Kafarah sekejap lagi. Kafarah dia ada syarat-syarat dia. Okey? Maksudnya al-wat'u amdan. Okey? Al-wat'u amdan. Berjima' dengan sengaja. Dan maksud jima' dengan sengaja ni ialah berjima' di al-farj. Berjima' di al-farj. Al-farj maksudnya apa? Faraj lah. Habis tu kalau kat dubur, boleh, tak batal. Okey. Jadi kena faham bila kita baca kitab-kitab fiqah. Contohnya macam Matan Abi Suja'. Matan Abi Suja' ada sebut al-wat'u amdan fil farj. Berjimat dengan sengaja di faraj. Jadi jangan silap faham kata musannif, kata penulis ni. Maksudnya lepas ni kalau belakang okey lah. Tak. Faraj dalam masalah puasa ni termasuk kedua-dua sekali. Kubul dan dubur. Berjimat di faraj. Jadi kita baca faraj ni ialah kubul dan dubur. Jadi bila bukannya berjimat di kubul dan dubur, tak batal puasa. Tak batal puasa lah. Betul ke? Maksudnya kalau dia bergumul, tak keluar air mani? Tak, ada keluar air mani? Inzal tak? Tak inzal?
tak berlaku istimna. Kan? Maksudnya tak ada apa lah. Tak batal lah puasa dia. Cuba nak bayangkan situasi tu yang susah. Apa dia? Bagus, soalan yang bagus. Adakah jima' ni kena inzal dulu baru dia batal? Tidak. Kalau jima' dulu tak inzal dulu lah. Tak kisahlah. Dua-dua batal. Dan jima' tu apa nak sabitkan jima' tu macam pandang Anas salah orang lah, pandang orang lain. Pandang sebelah kanan. Pandang Anas salah orang, pandang sebelah kanan. Roman Macam Roman. Macam nak isbatkan, nak sabitkan telah berlakunya jima'. Kemaluan masuk sama mana? Sampai tahap mana masuk? Ghuyubul hasyafah. Bahasa Arab panggil. Ghuyub, hilangnya hasyafah. Hasyafah tu ini pen, ini. Pandang, faham lah tu. Tak perlu nak dihuraikan dengan lebih detail. Bukan suku, bukan. Jangan buat tak tahulah, Roman. Buat murni suci pula kau, ya. Maksudnya ghuyubul hasyafah, maksudnya tenggelamnya hasyafah. Hasyafah tu kepala lah. Ma'ruf. Okey. Ghuyubul hasyafah. Naam. Jadi itu sabitnya jima'. Dan jima' ni masukkan dia jima' dengan hamba ke ataupun jima' dengan isteri. Tayyib. Dia batal. Tak masuk, tak ada lah. Tak kira lah. Kalau katalah memang dua-dua memang jenis yang tak nafsu, peluk-peluk, ngomong-ngomong apa semua, tak inzal, tak keluar air mani, tak apa, tak ada, tak batal. Betul Aisyah kata Nabi SAW mencium isterinya pada bulan Ramadan. Dan tapi Aisyah kata sesungguhnya dia ialah orang yang paling dapat menahan nafsu. Amlakukum li'irabihi. Dia orang yang paling menahan nafsunya. Maksudnya kalau dia cium isteri dia, peluk dia pun dia tak ada apa-apa. Okey. Sebab itulah kita tengoklah situasi kalau orang tu baru kahwin apa semua, tak payahlah nak dia kahwin pula bulan Syakban, 29 Syakban dia nikah, kan. Jadi okey. Kita jadi tak tahulah, itu kena hati-hatilah. Jadi kat sinilah ini pembatal. Okey. Pembatal yang kelima 6, 7, 8. Ini senanglah, maksudnya 5 haid, 6 nifas, 7 wiladah, haid, nifas, sekali lah tu nifas, wiladah. Tak, dia tak masuk ke sini. Gila, murtad. Okey. Haid, nifas, dan termasuklah nifas tu wiladah apa semualah dengan geng dia. Haid, nifas, gila dan mabuk. Kan ni al-junun, gila lah. Gila ni termasuk yang geng lah. Gila, mabuk. Mabuk ni mabuk yang macam tahap gila lah. Mabuk arak. Berdengung tu ambil batal. Okey. Pengsan kita dah huraikan hari tu, kan. Pengsan yang macam mana boleh batalkan puasa? Pengsan sepanjang hari. Okey. Adapun haid ke, nifas ke, gila ke, murtad ke, lahzatan, sekejap je pun dia dah batal lah. Okay. Dia gila sekejap, kita bincang sebelum itu, kan. Gila sekejap saja dia dah batal. Gila sebentar saja dah batal. Okey. Dalam masalah yang 4 ni, 1, 2, 3, 4, dia ada syarat lagi untuk menjadikan dia pembatal. Iaitu dia mesti sengaja, amidan,
Dia tahu benda tu batal. Aliman. Dan yang ketiga, diingat. Dia bukan terlupa, diingat. Zakiran. Barulah yang 1, 2, 3, 4. Bukan yang ni Yang ni, 4 yang ni. 4 ni patut kita asingkan 4 ini dengan 4 ini. Sebab 4 tu memang tak sengaja lah. Haid mana boleh haid yang sengaja. Sengaja nak haid mana boleh. Nifas boleh sengaja nak nifas. 1 sama 4 tu. Dia, apa dia? Dia terikat dengan syarat dia ambil. Contohnya kalau lah dia berjimat tak sengaja, tak ingat. Okay. Contohnya muntah dengan sengaja. Macam makan tak sengaja, tak ingat. Terlupa. Maksudnya sengaja lawannya tak sengaja. Tahu maksudnya tak tahu. Dan tak tahu ni pula, maksudnya orang yang tak tahu diberi unsur tak? Boleh diberi unsur. Cuma tak tahu yang anda sebut dalam kuliah lepas. Tak tahu tu apa dia? Dia baru masuk Islam. Duduk di negara yang jauh dari ulama. Jauh dari ulama. Okey? Maksudnya kalau dia boleh ada akses, tak boleh lah. Itu tak termasuk dia orang yang jahil lah. Man duduk di sini maksudnya jauh ni, maksudnya jauh dari segi fizikal maupun jauh dari segi maklumat lah. Maksudnya maklumat tak sampai. Isu dia ialah maklumat dia sampai ke tak sampai. Tapi duduk memang negara tapi teruk lah. Duduk katakanlah di tengah-tengah kampung dalam Texas, apa semua. Tapi ada internet, dia boleh akses maklumat drama. Kalau dia ada akses, dia boleh tahu, dia boleh mudah dengan akses. Dia tak termasuk dalam golongan ni. Tapi dia akses Syiah punya website. Dia kalau dia ada akses internet tapi dia tak ada, termasuk orang jahil lah. Termasuk orang jahil tu. Yes, katakanlah dia tak tahu mana satu yang betul. Dia buka. Dia mau masuk Islam ataupun dia dah masuk Islam tapi tak sampai maklumat tu. Kalau dia buka internet pun kena puasa. Kan dia kata puasa apa yang puasa ni? Dia pun tak berapa nak yakin dengan ilmu dia tadi. Maka dia termasuklah orang yang jahil. Katakanlah dia tak pernah belajar, dia masuk Islam. Tak pernah ada orang ajar dia kewajipan puasa, rukun Islam puasa. Dia buka internet pun dia tak faham. Okey. Kalau sampai dia buka internet, dia kata, aku kenal ustaz ni yang dakwah aku dulu. Ataupun dia mufti, ataupun imam Masjidil Haram, ataupun sekian dan sekian. Yang menyebabkan dia tahu bahawa itu ilmu yang betul. Maka dia kena puasa lah. Yang penting sampai. Kan? Wa uhiya ilaika hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Kata Allah dalam Quran yang surah Al-An'am. Diwahyukan kepada kamu Al-Quran ini supaya kamu beri peringatan kepada mereka dan siapa yang sampai kepada mereka. Maksudnya dengarlah. Betul dia kata la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tak siapa yang mendengar tentang dakwahku. Dengar. Syarat dia dengar. Kalau dengar radio sekalipun sampai kita kena puasa bulan Ramadan. Dan Ramadan ni jatuh tarikh sekian-sekian. Dia kena puasa lah. Tapi kalau kata, macam mana puasa? Apa tu puasa? Kata, kena puasa besok. Puasa tu apa? Dia nak kontak ulama' tak boleh. Dia tulis kat YouTube, ustaz tak jawab. Jawab pun salah atau apa jadi, itu yang terkeluar. Jahil lah. Maksudnya ialah, bukan sengaja jahil lah. Duduk kat Malaysia, umur dah berapa tahun? 40. Jahil, tak tahu bahawa berjimat tu batal puasa. Itu teruk benar. Okey. Jadi yang tiga-tiga syarat ni dia mesti ada. Amidan, aliman, zakiran. Mesti ada tiga-tiga ni. Jadi kalau tak ada tiga-tiga ni, dia tak batal puasa. Naam. Dia murtad. Murtad sekejap je. Walaupun sebentar murtad je, batal puasa dia.
Okey. Cuma murtad kena qada tak? Hala irtidadi. Nah. Ketika dia murtad. Katakanlah di Islam 20 tahun, murtad 10 tahun. Masuk Islam balik. Dia kena qada ke tak? Masa dia, okey, kalau dia asalnya Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia Islam balik, dia kena qada masa dia murtad tu seluruhnya puasa dia. Sebenarnya dia kena qada juga seluruh solat. Faham tak baik? Umur dia sampai 20 tahun di Islam, 21 tahun dia murtad. 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30. Kafir. 31, masuk tahun ke-31, dia taubat masuk Islam, mengaji sunnah masuk Islam. Dia kena qada tak balik? Dia kena qada. Tapi kalau sebelum tu dia kafir asli, memang asalnya dia kafir, tak pernah masuk Islam, masuk Islam dia kena qada tak? Tak perlu qada. Tak perlu qada. Okey? Tak perlu qada. Nah. Dah selesai masalah pembatal puasa. Ada soalan? Okey. Selesai masalah pembatal puasa, kita masuk pula perkara-perkara sunat dalam berpuasa. Wa yustahabbu fi shaumi thalatha. Okey, apa perkara sunat yang ni ulang kajilah. Rasa tak payah tulis pun tak apa. Apa perkara sunat berpuasa yang paling utama sekali? Sahur. Kata sahur. Sahur ni bila timing dia? Dalam azan. Subuh. Okey, bila macam ni kita susun elok-elok. Bila waktu dinamakan waktu sahur? Bilakah dinamakan? Okey, suhur bahasa Arab, perbuatan makan sahur tu dipanggil suhur. Makanan tu sahur. Maggi sahur. Makan Maggi tu suhur. Beza. Suhur dengan sahur. Tolong bawa sahur tu. Bawa makanan untuk sahur lah. Aku nak suhur ni. Itu dia punya. Macam wuduk dengan waduk lah. Wuduk perbuatan, ambil wuduk. Kalau waduk, air wuduk tu. Ini saja je lah bahasa Arab sikit. Bagi up sikit lah Fitur Rahmah ni. Ejekir dia. Okay. Power sikit. Okay. Okay. Jadi perkara sunat. Sunat-sunat puasa. Yang ni dah selalu sangat kita bincang. Kita ulang kaji je. Okay. Sunat puasa pada macam tu, sahur. Dan sahur tu bila start dia? Setengah malam. Lepas tengah malam. Pukul 11 nasi kari belum lagi, belum sahur. Tak sampai lagi timing dia. 11.30 nasi kari tak kena lagi. Tapi kalau 2 pagi dia makan nasi kari, dapat tak sahur? Dapat pahala sahur. Okey, malam tu start bila malam? Malam, malam 3 pagi, itu dah pagi. Malam bila? Bila masuk tu malam? Maghrib Isyak. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dan kemudian sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. Jadi kita puasa sampai malam ke sampai Isyak? Maghrib lah. Jadi start malam, Maghrib. Maghrib, katalah Maghrib sekarang 7.20. Okey, katakanlah subuh 6.20, kita kira genap katakanlah subuh 6.20. Jadi kira setengah lah. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Jadi 5 jam setengah lah. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. 12.20, lepas 12.20 makan? Kira sok. Sok kedah sok. Sok. Okay. Dah kira sahur. Cuma tak syak lagi. Afdalnya ialah lewatkan. Okey. Nabi kata, sesiasalah umatku
dalam kebaikan, ma'ajjal fit wa akharus sahur. Sela-sela umatku dalam kebaikan, lagi mana dia mencepatkan puasa dan melewatkan sahur. Lewat sahur tu masih bila? Syekh Akmal. Waktu bila tu yang paling lewat sekali? Sebelum subuh berapa minit? Yang tu lebih kurang 50 ayat bacaan. Al-Quran 50 ayat. Khamsina ayat. Kalau satu lebih kurang 20 minit lah, 15 minit atau lebih kurang. Kita kata 15 minit ke 20 minit lah. Itu waktu yang paling sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Apakah masuk waktu imsak? Sebelum masuk waktu subuh. Itu paling afdal sekali kita sahur. Dan sahur paling bagus sekali sahur dengan tamr. Itu tak syak lagi. Nabi kata ni'mas sahur at-tamr. Nabi sallam bolehlah beli ajwa ar-rahmah. Iklan sikit. Okay. Mana kurma tak kat depan ni? Maksudnya dengan tamar. Tapi dengan apa-apa saja pun, walaupun sedikit. Kata kalau ulama Syafi'iyah kata, walaupun sedikit, walaupun seteguk air, pun dah dapat pahala sahur. Dan sahur ni semua tahu dia membezakan puasa Yahudi dengan puasa orang Islam, dia sahur. Dan waktu itu waktu paling barakah sekali. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah dalam Quran. Dan mereka itu, orang yang saleh itu, pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi bila kita bangun sahur, kita boleh salat subuh berjemaah. Waktu kita tengok bulan puasa, subuh kan ramai sebab orang sahur. Okay? Dan juga apa lagi? Boleh berdoa pada waktu yang paling barakah. Okey. Itu cerita yang biasa kita dengar. Barakallahu fiik. Jadi sahur. Berhenti sahur, betul azan lah. Maksud dah azan, kena stop lah. Adapun hadis yang Nabi SAW kata siapa yang makan, masa tengah makan tu azan, maka sempurnakanlah makan minumnya. Itu hadis yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama kata hadis tu padanya ada illah, ada kecacatan yang banyak. Lalu mereka tak pegang pada hadis tersebut. Barang siapa yang mengisbatkan hadis tu, dia kata boleh habis, kalau tengah minum boleh habiskan. Tapi ulama Syafi'iyah kata tak boleh. Maksudnya kalau dah tengah minum, dah azan, kena stop. Ini juga ada ulama Al-Hanabilah. Tak, kalau dah tengah minum, dah azan, buang. Jangan telan, buang. Kerana hadis tu dipersisihkan. Sebab dia kata apa yang ada di tanganmu kan, tengok Milo dia tengah penuh lagi sebenarnya. Kan? Jadi babit tu dia kurang dia kurang ghair mundabit. Dia tak pasti kaedah dia. Waktu kata Syekh Sa'id Arslan, dia kata kalau benda kaedah tu tak berapa nak jelas dia punya babit dia tu. Babit dia tak jelas. Tangan tu banyak mana? Air tu banyak mana? Kalau tangan dia tengah pegang burger sebiji, macam mana Syekh Akmal? Kan? Habiskanlah di tanganmu. Maksudnya tanganmu burger dia sebiji macam ni. Tak pegang tu. Alah, jangan buang. Bila azannya, dah buang. Terus. Sebenarnya masa dia kena buang. Itu ulama Syafi'iyah. Okey. Lagi apa lagi? Mempercepatkan berbuka puasa. Mempercepatkan buka puasa ma'ruf. Cuma dalam keadaan mempercepatkan buka puasa ni ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan dalam mempercepatkan buka puasa ni. Ta'jil al-fitr. Masa Arab panggil ta'jil al-fitr. Mempercepatkan berbuka puasa. Mempercepatkan berbuka puasa. Okey. Kalau ada 3 keadaan. Kalau yakin memang dah maghrib, maka dia sunat. Yakin, memang dah confirm. Dah yakin betul lah kalau duduk di masjid dengan azan apa semua, dah yakin. Yakin confirm. Maka mempercepatkan tu hukumnya sunat. Kalau syak, dah buka ke belum? Dah buka ke belum?
ketika ni mempercepatkan hukumnya haram. Jangan cepatkan puasa. Selagi mana kamu tak yakin. Jangan kata, dah puasa je dah. Kita kan sunat buka awal. Buka je lah. Tak boleh. Bila dalam keadaan syak, dia tak disunatkan berbuka puasa dengan segera. Bila dia syak, tak disunatkan berbuka puasa dengan segera. Kalau dia ada sangkaan kuat, ketika ini hukumnya harus berbuka awal. Harus berbuka awal. Harus berbuka awal. Sangkaan kuat berdasarkan ijtihad dia lah. Berdasarkan ijtihad ni. Ijtihad ni bukan maksudnya keluar hukum ijtihad, maksudnya dia dah usaha, dah tengok apa, dah buka dah ni. Tak dengar tapi jam tengok kuat ni, tak nampak. Maksud yakin tu ialah memang nampak. Okey, sorry. Anda lupa. Maksud yakin tu memang dia nampak matahari. Tenggelam lah. Nampak? Itu maksud yakin. Itu maksud yakin. Yakin di sini dah memang dia nampak betul matahari tenggelam. Itu maksud yakin. Dia sangkaan kuat harus. Maksudnya boleh lah. Boleh nak puasa. Tapi kalau dia tak nak buka, dia nak confidentkan diri dia sikit lagi. Betul tak? Dia nak confidentkan diri dia. Maksudnya jam. Berdasarkan jam. Jam ni benda yang zon kuat sebenarnya. Bukannya benda yang pasti. Zon yang kuat ni jam ni. Jadi dia harus boleh nak buka. Apa dia? Buat orang setting lain. Ataupun kadang-kadang waktu tu berubah kan. 12.26, 12.27, 12.28. Dia pula, kau ingat surat khabar kita boleh apa tak? Alah, aku cuba buka internet tak ada pula. Kan? Masa tu dia pun ikut sangkaan yang kuat. Kalau ikut sangkaan yang kuat ni macam mana? Dia harus buka awal. Harus dia berbuka awal. Tapi katakanlah lepas dah ijtihad sungguh-sungguh tu, rupanya tak masuk lagi maghrib. Nampak macam mana tu? Mana tu? Dia kena qada ke tak kena qada? Soalan. Istighfar. Allah tak boleh belum qada. Astagfirullah. Macam mana? Kena qada tak kena qada? Jawapannya kena qada. La ibrata kaedah mazhab Syafi'i, tidak ada iktibar pada perkara yang salah. Fil khati' fi ijtihadil khati'in. Dan kaedah fiqh juga kata al-baqa makan ada betul mengekalkan sesuatu perkara atas asalnya. Itulah. Mengekalkan keadaan dia yang asal. Jadi dia kena qada. Jadi dia kena qada. Jadi jangan main-main lah. Itu je maksudnya. Dia kena qada. Baik. Dah selesai masalah tu. Apa lagi perkara yang sunat puasa? Sahur, mempercepatkan berbuka. Lagi belanja apa? Memberi iftar. Memberi makan, memberi iftar lah. Belanja bagi iftar. Bagi iftar maksudnya bagi orang belanja buka puasa. Dan apakah kadar minimum membelanja orang buka puasa? Walaupun sebiji kurma. Ulama Syafi'iyah kata walaupun sebiji kurma. Maksudnya kalau kita sedekah kurma ar-rahmah lagi. Okey, sekali lagi iklan. Okey. Maka barakallahu fik, dia sama juga. Dia dapat. Berbeza dengan pendapat yang lain lah, kata kena bagi makan yang cukup dengan bagi makan. Kurma saja, maknanya kalau dia buka dia puasa dengan kurma, maka dia dapatlah pahala. Lagi apa lagi? Berbuka puasa dengan rutab. Kalau tak boleh rutab, dengan tamar. Tak boleh tamar, dengan air kosong. Lagi, menjadikan malam Ramadan. Yang paling utama sekali apa dia? Meninggalkan
perkara-perkara yang ucapan-ucapan yang haram dan perbuatan-perbuatan yang haram. Dia kata watarkul hujri minal kalam, meninggalkan ucapan-ucapan yang diharamkan seperti mencarut, menipu. Itu perkara-perkara sunat dalam puasa. Tapi tak timbul persoalan, bukankah meninggalkan menipu tu wajib? Ulama-ulama Syafi'iyah, antara yang contoh dalam kitab kita Matan Abi Suja', dia sebut meninggalkan ucapan-ucapan yang diharamkan. Tapi benda tu, jadi meninggalkan ucapan itu haram ke sunat? Wajib jadi? Adakah dia termasuk wajib berpuasa? Atau sunat berpuasa? Oh, sunat pula. Jadi jawapan dia ialah, dia adalah wajib secara asalnya, sunat bagi orang yang berpuasa. Maksudnya, kalau orang tu dia berpuasa, kemudian dia tak cakap perkara-perkara yang diharamkan, tak ucapkan, dia dapat 2 pahala. Satu, meninggalkan perkara yang haram. Yang kedua, membuat perkara sunat dalam Ramadan. Itu kelebihannya. Sebab tu dia dimasukkan dalam bab sunat. Dia dapat 2 pahala. Satu, sebab meninggalkan yang secara asalnya dah haram. Yang kedua, meninggalkan dapat pahala sunat pula, kerana meninggalkan perkara yang disunatkan kita untuk meninggalkannya, tu disunatkan kita untuk meninggalkannya. Ataupun kita meninggalkan perkara tersebut kerana puasa tadi. Kita meninggalkan perkara tersebut kerana haqqus saim. Bahasa Arab sebut haqqus saim. Hak bagi orang berpuasa. Mana dapat pahala sunat, dia dapat 2 pahala. Jadi kalau luar Ramadan, dia tinggalkan perkara yang haram, dapat pahala tinggalkan yang haramnya. Ataupun luar puasa, bukan Ramadan je, luar puasa sekalipun, atau puasa sunat sekalipun. Jika puasa sunat, ditinggalkan benda tersebut, ucapan tersebut, dapat 2 pahala. Satu meninggalkan yang haram, satu meninggalkan yang haram ketika berpuasa. Waktu para ulama letakkan dalam bab sunat. Para ulama letakkan dalam bab sunat. Lagi apa lagi? Mendirikan malam Ramadan, qiyam Ramadan. Lagi? Apa lagi? Banyakkan membaca Quran. Yes, banyakkan membaca Al-Quran. Naam. Al-Quran. Wa syahr Ramadan, syahrul Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Nabi SAW khatam 2 kali bulan Ramadan pada tahun terakhir Nabi dengan hidup di muka bumi ni. Rasulullah SAW, Nabi tadarus. Jadi disunatkan juga tadarus. Nabi tadarus pula dengan Jibril. Lagi hebat tu. Kalau Nabi SAW yang bacaan Quran dia dah 100% confirm tepatnya, takkan ada satu huruf pun terjatuh punya, satu makhraj pun akan tersilap, pun tadarus. Jadi kita lagilah kena bertadarus untuk membetulkan bacaan-bacaan kita. Dan sebab itulah disunatkan dalam tadarus kena ada halaqah tu, kena ada orang yang pandai. Kalau sama-sama bega-bega semua, sedap, nampak dia baca sedap, dia ni baca sedap, dia ni baca sedap, asal ada bunyi je memanglah. Jadi yang tujuan tadarus untuk membetulkan bacaan. Naam. Yes, betulkan bacaan. Jadi bukan khatam. Bukan khatam dulu satu. Okey, betul. Para salaf dia mengejar khatam Quran. Tapi salafnya bacaan Quran, masya-Allah, macam Imam Syafi'i 2 kali khatam. 1 malam, 1 siang. Jadi kita bayangkan macam Imam Syafi'i baca. Dan memang dah ada orang recording 7 jam. 7 jam ke berapa jam? Boleh khatam. Syekh Syari dia buat kan? 7 jam. Maknanya 7 jam boleh lah. Tapi dia punya Quran tu dah fasih gila. Dia baca sambil duduk-duduk, sambil agak, sambil dia masak ke, sambil dia bela kambing ni pun dia boleh baca Quran. Kita kena buka Quran, kena macam ni lagi. Apa huruf ni wa man ya. Itu yang kita panjang pun ni kan tak habis ni. Lenguh kan. Lenguh mata, lenguh mulut, apa semua lenguh. Okey? Lenguh paha. Naam. Barakallahu fiik. Okey, itu perkara-perkara yang sunat. Kita tak panjang-panjang sangat. Perkara sunat ni selalu dah orang ingatkan dalam tazkirah apa semua. Naam. Lagi seterusnya, diharamkan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Wa yuhramu siyamu 5 ayyam. Diharamkan kita berpuasa pada 5 hari. Iaitu
Hari raya, 2 hari raya. Lagi? Hari tasyrik. Hari tasyrik tu apa bulan? 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah, hari raya. Hari raya kedua, ketiga, keempat hari raya haji. Hari yang kita boleh korban lagi tu. Jadi kemudian dimakruhkan secara tahrim, maksudnya makruh dah dekat-dekat haram lah. Bahkan setengah ulama kata diharamkan juga, maksudnya boleh tambah hari yang ke-6, iaitu hari syak. Hari syak. Hari syak. Hari syak tu apa? Alamak, Ustaz, hari syak tu apa pula? Hari syak. Okey, mari tengok. Hari syak ni dia ada detail dia. Hari syak ni dia ada 2 surah, dia ada 2 bentuk, dia ada 2 rupa hari syak. Kalau kita jemah hari syak lah. Hari kita syak, tapi orang kata apa yang syak ni Ustaz? Adakah 30 Syaban tu hari syak secara mutlak? Tak juga. 30 Ramadan tu secara mutlak bukanlah hari syak secara mutlak, asalkan 30 Syabannya mutlak. Nanti kita akan tengok macam mana. Okey. Dalam buku-buku fiqh anak-anak memang ditulis 30 Syaban teruslah. Sebab apa? Kita nak bagi anak-anak tu confused. Tapi dia ada tafsil, dia ada detailnya. Dia ada detail. Ya, hari ni kita settlekan hari syak. Okey. Hari syak dia ada 2 surah, dia ada 2 bentuk. Bentuk satu ataupun okey. Ini bentuk tu. Okey. Secara umumnya hari syak ni ialah bentuk yang pertama ialah dia ada 4 syarat. Bentuk pertama dia ada 4 syarat. Iaitu pertama dia 30 Syaban. Yang kedua, tak nampak anak bulan Ramadan. Pada, boleh kita kata 5 lah. Pada hari yang tidak berawan. Okey. Maksudnya hari itu jelas. Yang keempat, manusia, orang ramai, bukan orang manusia, orang ramai tidak berkata-kata, orang ramai berkata-kata tentang masuknya macam orang ramai atau orang ramai berkata-kata tentang nampaknya anak bulan. Nampaknya anak bulan, saya betulkan. Nampaknya anak bulan. Maksudnya orang ramai kata, dah nampak dah. Dia berkata dah nampak lah. Orang kata dah nampak lah. Tetapi tidak diketahui mana-mana orang yang adil melihatnya. Mana-mana orang yang adil melihatnya. Sekarang kita bincang dulu syarat nampak anak bulan mesti Islam, baligh, berakal, bebas, adil, lepas tu lelaki, lepas tu dewasa lah, baligh. Itu dia sebut tadi lah. Kenapa dia tak persyarat tadi? Yang kita bincang sebelum tu, dia mesti Islam, lelaki, baligh, berakal, bebas, adil. Lagi apa lagi? Bukan. Ini untuk syarat nak nampak.
Inilah syarat dia. Betul tak? Islam, lelaki, balik, berakal. Letak bawah ni. Atau kita kata letak macam ni lah. Letak adil. Lelaki, bebas. Bebas bukan hamba. Okey. Atau kita adil. Anak tertinggal adil masa tu kan. Untuk anak tertinggal adil. Kalau beritahu 5 je itu tak adil. Mesti lelaki yang adil lah. Mana boleh lelaki yang fasik. Tiba-tiba Muhammad drug mana, tiba-tiba kata saya nampak anak bulan malam tadi. Takkan nak terima dia punya kesaksian, betul tak? Kan, Muhammad kaki gebang. Berapa masa aku nampak anak bulan? Takkan lah tu. Ya, soal ini boleh terima. Tak, mestilah lelaki yang adil. Harus tino. Dekat markas puaka kan banyak ni. Banyak yang macam ni. Jangan sepak ni kan banyak. Jadi hari Syak ni, maksudnya hari 30 Syakban tu, yang tak nampak anak bulan, tapi hari tak berawan. Kalau berawan, hari 30 Syakban tu dia tak, bukan hari Syak tu. Faham tak? Bukan hari Syak. Jadi bukanlah 30 Syakban tu secara mutlaknya adalah hari Syak. Dia ada detail, dia ada lagi qaid, dia ada sifat dia. 30 Syakban, malam tadi tak nampak anak bulan, hari pula tak berawan. Syak lah tu macam ni. Kita nampak anak bulan. Lepas tu, orang ramai duk berkata. Orang ramai dah berkata lain. Thailand. Thailand nampak anak bulan. Orang nampak anak bulan. Kita Malaysia tak nampak anak bulan ni kan. Biasa tak macam tu? Kan biasa kat Malaysia ni macam tu. Dan pula, orang ramai duk kata. Orang ramai ni Facebook lah. Facebookers lah. Macam sekarang. Netizen. Jabatan Netizen Malaysia. Ya. Jadi, tetapi tak ada pula orang yang adil, orang alim yang pakar, bidang apa semua, yang kata dia nampak. Tak ada mufti kata nampak. Jadi orang, maksudnya hari ni hari Syak. Tak boleh puasa hari tersebut. Tak boleh puasa pada hari tersebut. Surah yang kedua pula. Nampak, ada orang nampak anak bulan. Ada orang nampak anak bulan. Mana 30 Syakban jugalah, betul tak nampak anak bulan? Maksudnya pada 30 bulan Syakban. Maksudnya pada malam 30 lah, betul tak? Orang nampak anak bulan pada malam 30. Tapi yang nampak tu, tapi orang yang nampak tu ialah orang yang bukan ahli kesaksian. Siapa ahli bukan ahli kesaksian ni? Contohnya nampak tu wanita. Ataupun kanak-kanak. Ataupun orang yang fasik. Ataupun hamba. Macam saya sebut tadi, seorang wanita dia nampak, dia ni pakar bidang ilmu falak. PhD, NASA. Bidang melihat anak bulan. Bidang khusus tak tu? Bidang khususan melihat anak bulan. Kan? Dia pergi, dia jumpa qadi, dia kata, minta maaf lah, hukum syarak tak boleh terima. Hukum syarak tak boleh terima. Okey? Maka hari itu pun dianggap sebagai hari Syak. Hari Syak bagi orang lain. Hari Syak bagi orang lain. Tetapi wajib bagi dia berpuasa. Tetapi wajib bagi
dia yang nampak tu berpuasa, dan siapa yang mempercayainya. Macam husband katalah, husband pakar nasar tadi, yang I yakin dengan you yang you yang nampak anak bulan, maka husband dia kena puasa. Tapi untuk dia je lah, untuk dia je. Dia tak boleh announce kat orang. Maknanya raya pun raya awal lah. Ke macam ni? Sabar dulu. Okey? Okey? Sebab raya dia kena tengok anak bulan juga lah. Sama lah kaedah yang kena nampak anak bulan. Cuma kalau lah tengok anak bulan tak masuk lagi. Tapi kalau ikut dah 30 hari. Betul tak? Kerajaan kata kita puasa esok. Kalau kita raya besok. Atau kita raya lusa. Tapi kalau dia puasa besok, dia dah puasa 31 hari. Dan Nabi kata bulan itu 29 ataupun 30 saja. Apa nak buat? Dia berbuka puasa senyap. Raya dengan husband. Dia diam berdua dalam bilik. Makan kurma berdua. Okey? Okey? Rumah Ar-Rahmah sekali lagi. Okey? Okey. Okey? Siapa yang mempercayainya? Okey? Dan siapa yang syak, haramlah. Kata husband dia percaya dia. Bapak dia kata, ayah syak lah kau ni. Kata. Kau sejak lahir main kadang-kadang ada kuat berkhayal kata. Bapak dia. Betul je. Abang dia pula kata, aku 50-50 lah. Tengok kau punya apa dia? Kau punya credibility ni Masya Allah power. Kalau macam ni, yang zon dia kuat tu, dia harus berpuasa. Dia boleh pilih. Tak kisahlah siapa-siapa lah. Kawan, best friend ke, BFF dia ke. Dia percaya dia ni, aku kenal kawan aku ni tak pernah gibang. Dia tak boleh announce secara terbuka lah. Dia tak boleh. Dia hak bagi dia. Kalau dia munas terbuka pun tak diterima juga. Kalau dia announce secara terbuka sekalipun, orang lain boleh terima ke? Tak boleh terima juga. Sebab dia mengisbatkan maksudnya Ramadan ni ada satu cara umum, am. Cara umum satu dengan melihat oleh saksi-saksi tadi lah yang ni. Yang kedua, kiraan tadi. Itu yang am. Untuk am dua ni je. Yang satu lagi khusus. Yang khusus yang ni. Okey? Faham tak? Okey? Apa faham apa? Okey? Baik, alhamdulillah. Last. Okey, fokus setengah. Last. Masalah ni catat? Masalah hari syak ni. Sebab itulah setengah-setengah kitab dia kata makruh, tapi makruh dia makruh hari. Okey, cuma hari syak ni ada orang yang boleh berpuasa. Siapa? Okey, hari satu orang yang telah menjadi adat dia berpuasa. Okey, yang kedua yang ganti. Wanita yang nak ganti puasa. Yang ni dikecualikan. Dia boleh puasa. Jadi kata dia biasa puasa Isnin Khamis. Tengok hari Khamis dia tu hari syak. Dan sabitnya adat ni sekali pun cukup dah. Sabitnya sekali, adat ni sekali je. Dan dia anggap sebagai adat. Ulama Syafi'iyah kata cukup dengan sekali saja dah dia anggap sebagai adat. Jadi katakanlah awal bulan Syaban tu dia puasa kat Isnin Khamis. Ataupun minggu kedua bulan Syaban dia puasa Isnin Khamis. Maksudnya masuk saja setengah Syaban dan akhir tu dia entitled lah. Dia dianggap sebagai orang yang dianggap sebagai adatnya berpuasa. Okey? Yang kedua, dia tak boleh niat untuk puasa, memang sengaja nak puasa hari tersebut.
Aku berniat nak puasa hari ini, hari Syak ni. Itu tak boleh. Haram bagi dia puasa. Sebab tu para ulama' disebut haram. Setengah ulama' kata makruh tahrim. Kenapa ulama' kata makruh tahrim? Makruh tahrim maksudnya apa? Makruh dah dekat-dekat dengan haram. Sebab ada orang yang dikecualikan berpuasa. Sebab tu dia kata makruh tahrim. Kalau haram, yes. Okay, bagi makruh tahrim. Kalau yang hari yang haram, apa pun tak boleh. Okay. Ia terkait juga dengan masalah yang biasa orang timbulkan, iaitu berpuasa lepas nisfu Sya'ban. Boleh ke tak puasa sunat lepas nisfu Sya'ban? Maka jawapan ialah, kalau orang baru nak start puasa, tak boleh. Itu je senang cerita. Baru nak start puasa sunat lepas nisfu Sya'ban, tak boleh. Tapi kalau dah biasa, boleh. Ataupun yang bersambung, boleh. Mesti sebelum setengah. Maksudnya pada minggu pertama Sya'ban, minggu kedua Sya'ban. Kalau minggu start, minggu ketiga nak start tak boleh. Tak boleh. Kalau minggu kedua dia start tak kita. Yes. Ya, kena ada. Ini kena ada. Okey. Kemudian masalah yang paling penting sekali. Masalah jima' di bulan Ramadan. Kafarah. Masalah jima' di bulan Ramadan ni masalah yang kita kena perhatikan betul. Sebab kesian kalau tak belajar betul-betul nanti orang tak sepatutnya kena bayar 60 hari, dia kena 60 hari. Bakri bersemangat pula dia. Terus terang mata Bakri dia kata sebab dia. Masya Allah. Okey. Kita semua tahu bahawa orang yang berjima' di bulan Ramadan, dia akan dikenakan, dipanggil kafarah mughalladhah, dipanggil kafarah yang berat. Dipanggil kafarah berat ataupun al-kafaratul mughalladhah. Macam najis mughalladhah lah, al-mughalladhah. Okey, kafarah al-mughalladhah, kafarah yang berat. Mughalladhah, macam najis mughalladhah lah. Kenapa dia katakan mughalladhah? Sebab hukumannya berat. Apa hukumannya? Iaitu bebaskan, hukumannya iaitu kafarah, iaitu bebaskan hamba dulu. Dan zaman sekarang tak ada hamba. Dah memang dah out lah yang first ni. Jadi kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bagi makan 60 orang miskin dengan makanan yang 1 mud. Satu mud ni macam 1 hari yang kita bayar zakat tu lah. 1 mud. Berapa ringgit kan zakat? Itulah. Ni 760 apa? 420. 420 lebih kurang lah. Dan ikut yang harga terkini lah. Harga terkini lah. Makanan ruji. Okey, makanan ruji. Baik. Tapi siapa yang kena kafarah mughalladhah ni? Dia ada 8 syarat. Mesti ada 8 perkara, ada 8 poin. 1. 8 syarat orang yang dikenakan turun ni ejaan. Subhanallah. Dikenakan kafarah mughalladhah. Sini jelas KM. Okey. Tak ada. Kafarah mughalladhah. 1. Jima'. 2. Siang Ramadan. Siang. Yang ketiga, bulan Ramadan. Yang keempat, sengaja. Okey, kalau kita sekalikan, kalau tak sekali kita buat 10 lah, senang. Sebab ada setengah ulama' dia sekalikan. Sengaja, ingat, tahu. Okey.
Yang jadi 8 tu sebab ingat dengan tahun ni dia masuk ke dalam sengaja tadi. Okey, betullah. Buat 10 lah, senang, lagi senang. Lagi senang nak ingat. 10. Sengaja, ingat, tahu. Yang ketujuh iaitu di faraj. 8. Orang yang mukallaf, orang yang diwajibkan berpuasa. 9. Iaitu dia dah berniat pada waktu malam. Yang ke-10, dia berdosa dengan jima' ini. Ada 10 syarat ni baru kena al-mughallabah. Baru kena kafarah mughallabah. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama, berjima' lah. Yang kita sebut tadi berjima', takrifan tadi, memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan isterinya atau selain daripada isterinya. Okey. Batal lah, bukan isteri ni batal. Kalau ada zina bulan Ramadan, sama juga. Okey. Lau aftara, tapi kalau dia buka puasa dengan makan dan minum, kena tak? Tak kena lah. Kecuali beza dengan mazhab Maliki dengan Hanafi. Mazhab Maliki dengan Hanafi, siapa yang makan dengan minum dengan sengaja pada siang Ramadan, dia kiaskan dengan jima'. Maka sama juga kena kafarah mughallabah. Kafaratul mughallabah. Beza Syafi'i dengan Maliki. Maksudnya Syafi'i dengan Maliki tak, jima' saja, dengan jima' saja, makan minum tak masuk. Yang kedua, nahar Ramadan, siang Ramadan lah. Maksudnya pada siang. Kalau malam, halal. Kan? Jadi kalau berjima' pada waktu malam, tak boleh lah. Jadi kalau malam, terlepaslah dia jaiz, bahkan dia harus. Yang ketiga, puasa Ramadan. Jadi kalau puasa wajib yang lain, walaupun wajib juga, dia berjima', dia kena kafarah tak? Tak. Ketika dia puasa qada. Kan? Dia puasa qada. Dia jima' dengan isteri dia. Kena 60 hari tak? Tak. Sebab yang nak kena ialah puasa Ramadan. Siang pada bulan Ramadan. Apa dia? Puasa batal. Puasa confirm batal. Dia macam tadi kan? Batal puasa berjima'. Okay? Puasa tidak batal. Kecuali tadilah kalau terlupa. Kalau terlupa. Nah, yang kelima, yang keempat. Amidan. Sengajalah, makruf lah ni. Yang kelima, aliman. Ingat, tahu, zakiran, diingat. Yang ketujuh, yang keenam, dia tahu, aliman, dia tahu bahawa benda tu haram, membatalkan puasa. Cukup, walaupun tak tahu yang hukuman dia 60 hari. Dia tahu berjima' tu batalkan puasa. Cukup, itu saja dah tahu dah. Okey. Itu saja dah cukup dah untuk nak menjadikan dia kena kafarah. Bukan semesti dia kena tahu apa hukumannya. Ini banyak kali kita sebut dah. Banyak kali kita sebut dalam kuliah yang lepas. Okey. Jadi kalau keluar daripada ni, tak sengaja, dipaksa contohnya. Okey. Cuma kalau dia dipaksa ni dua. Okey. Dipaksa suruh buat dengan isteri dia, puasa tak batal. Dipaksa jima'. Paksa tak sengaja lawannya? Tak sengaja lah. Antara tak sengaja tu ialah dipaksa.
Tapi kalaulah dipaksa suruh berjima supaya berzina, yang ni batal puasa. Ini batal puasa. Ada dua benda yang tak dimaafkan dan tak boleh kita walaupun dipaksa, iaitu bunuh dengan buka puasa. Zina. Buka puasa, zina. Dua benda kalau dipaksa tak boleh buat. Kalau dipaksa pun tak boleh buat juga. Bunuh dan zina. Bunuh dan zina. Maksudnya tak boleh tunduk lah. Jadi kalau tunduk buat nak jaga nyawa, kena bayar kafarah tak? Kena bayar lah. Maksudnya dikira sebagai, dia dikira sebagai, bukan maksudnya ustaz kena bunuh. Tak nak kena bunuh dengan zina, saya nak kena bunuh ustaz. Bukan maksudnya, kalau lah dipaksa, kalau aku tak zina, aku bunuh kau. Dia zina lah juga. Tapi dia kena tak hukuman? Kena. Sebab, yes, kena. Dipaksa zina kena. Tapi kalau kata paksa jima' dengan isteri, tak kena. Bukan maksudnya tak boleh ustaz, biarlah kita dibunuh. Bukan macam tu. Faham tak? Bila kita kata bila dipaksa tu, bukan maksudnya tak boleh tunduk. Maksudnya kalau tunduk juga kita tak payah kafarah, tak. Kita kalau kita tunduk juga untuk berzina. Macam kata, kalau kau tak zina, aku bunuh kau. Okeylah. Nak jaga nyawa kita pun berzina. Kena kafarah tak? Kena kafarah. Sebab zina ni tak dimasuk dalam perkara yang kita boleh tunduk padanya. Sama juga bunuh. Sama juga bunuh. Kalau kata, apa suka kau bunuh dia? Tak boleh ikut sebenarnya. Tak boleh ikut. Tapi katakanlah kita terpaksa juga. Kita takut nyawa kita kan. Kita bunuh juga orang tu. Kalau pergi mahkamah nak tuntut, kena tak? Kena. Kena diat atau kena hudud. Itu yang kita sebut tadi. Sebab apa? Sebab dia masalah nyawa. Dengan masalah zina kan. Zina ni ialah benda yang kalau dia paksa berzina dengan orang tersebut, apa jadi kat perempuan tu, nilai dia lagi, kerokan dia, seumur hidup dia mungkin dia akan terganggu dia punya kena tangkap dengan perempuan. apa dia? Kena tangkap dengan perempuan. Soalan. Siap lelaki. Dia kena lagu, maksudnya dia lelaki ni dia yang lelaki tu yang dia yang lelaki tu yang lelaki tu dia punya alat tu yang ni kan, dia punya okay. Maksudnya kalau tu dia pun syok lah sebenarnya. Itu masalah kan. Maksud dia pun syok jugalah itu. Okey. Jadi dia tak la haula wala quwwata. Okey. Bila buat itu kena tutup balik. Okay, apa perkara yang kena kepada orang yang berjima? Untuk yang penjima, orang yang menjima lah, lelaki lah. Yang penjima tentunya lelaki. Bagus, kafarah ni hanya nanti tak sebut ni. Yang si penjima lelaki lah. Biasanya penjima lelaki lah. Pertama, dia dapat dosa, ism. Yang kedua, batal puasa. Yang kedua, batal puasa. Sorry, anda dah huraikan semua ni ke? Belum. Sorry. Belum ni. Nama ni. Okey, belum habis lagi ni. Di faraj kita sebut tadi kan, ubul dan nubur lah. Maksudnya kalau tempat lain, tak kena lah. Kalau geli geleman apa semua, tak kena. Okey? Orang yang diwajibkan berpuasa, siapa yang mukallaf? Kalau kanak-kanak. Kanak-kanak. Dia kena tak? Tak kena lah. Kanak-kanak. Orang gila. Dia berjima' dia kena 60 hari tak? Tak kena lah. Faham? Okey? Orang yang diwajibkan berpuasa. Yang ke-9.
berniat pada waktu malam. Maksudnya, dia dah masuk Ramadan tapi dia tak ingat, dia tak sedar. Faham tak? Dia dah masuk Ramadan. Agak yang dia duduk dekat Las Vegas. Kan? Las Vegas apa semua, dia tak sedar. Sekali. Pagi-pagi dah on. Sekarang kata, dah masuk Ramadan lah. Alamak, tak tahu. Macam ni. Dia kena apa? Tak apa. Dia kena apa? Dia kena kafarah. Dia tak kena kafarah. Dia tak kena kafarah. Sebab dia tidak berniat. Tapi dia kena qada tak puasa? Dia kena qada puasa. Dia kena tahan tak? Dia kena tahan. Maksudnya hari tu dia tak boleh makan. Hari tak boleh makan. Dia dah sedar tadi. Okey, itu yang ke-9. Yang kedua, berdosa dengan jimaknya. Maksudnya dia orang yang berdosa. Katakanlah orang yang bermusafir. Orang musafir dia boleh tak buka puasa? Dia boleh. Maksudnya dia kalau puasa pun dia sah tak? Dia sah. Ini kita balik kepada syarat awal dulu. Orang yang sah puasanya. Orang yang sakit. Dia nak berjimat dekat siang Ramadan. Sakit jimat. Hantarlah macam mana lah. Tak kisahlah. Okey. Okey. Mana tahu kan. Orang sakit ni kena dia juga datang. Mana tahu? Wallahualam. Makan ubat tiba-tiba terangsang. Wallahualam. Okey. So, makan ubat dah tinggi tiba-tiba jadi dia dah rendah kan, makan ubat dah tinggi dah jadi lain. Wallahualam. Jadi orang yang sakit tadi tu macam musafir ataupun orang sakit. Jadi orang yang musafir dia boleh buka puasa dan dia boleh berpuasa. Puasa dia sah. Tapi kalau dia berjimat kan, orang musafir dia puasa. Kemudian dia jimat. Kalau ikut syarat kan dah puasa siang Ramadan, masuk ke Ramadan. Semua dah kena tu. 9 semua syarat yang lain dia tahu, dia sedar. Semua dah tahu dah. Buat al-faraj apa semua. Tapi rupanya sebab dia orang yang bermusafir, dia boleh tak berbuka. Jadi dia tak berdosa. Itu maksud dia. Dia boleh berbuka. Jadi orang yang bermusafir, dia puasa juga. Kemudian dia berjimat. Dia kena 60 hari tak? Tak kena 60 hari. Dia kena kafarah mughalazah tak? Tak kena kafarah mughalazah. Sebab itulah ada kadang-kadang waktu kita tak bagi tips lah kan. Dan safar ni ialah safar yang disebut dulu lah. Safar yang harus. Pertama safar yang safar yang 85 km tu lah. Itu musafir. Yang kedua, safar yang harus bukan sama maksiat. Yang ketiga, bukannya melilau. Antara yang tak boleh buka puasa juga ialah orang yang bawa kayu, bawa baju tu yang pergi mana ni? Saya tak tahu. Saya hanya jalan. Okey. Dia jalan, dia pusing. Apa tujuan tak ada. Saya hamba yang melata di alam ini. Tak. Dan syarat dia mesti ada walaupun adnal hajah, para ulama kata. Walaupun hajat yang paling ringan sekali. Contohnya, hajat ni lah untuk meringankan, untuk bercuti. Untuk meringankan beban otak. Apa nak pergi jauh-jauh ni, pergi Kelantan ni. Nak pergi stesen. Itu pun dianggap sebagai ada hajat juga. Maka dianggap musafir. Itu dikira musafir harus. Tapi kalau dia, di mana? Saya saja je. Ikut arah angin. Tengok-tengok je. Tak boleh. Ni tak kira. Dia kena puasa juga orang macam ni. Ini anak lupa sebut dalam kuliah lepas-lepas. Apatah lagi kalau niat dia sengaja untuk nak berjimat tadi. Lagi lah. Lagi teruk lah. Lagi jahat lah. Okay. Jadi faham tak ni? Maksudnya sengaja musafir untuk nak batalkan puasa. Jadi musafir tu musafir yang halal ke? Musafir yang baik, musafir yang tak baik tu? Musafir niat yang jahat lah. Niat tak elok.
Jadi kalau kata dia ada hajat, betul, saya nak pergi Penang sebab saya ada urusan. Tak nak bercuti. Tapi kalau niat dia awal-awal, niat ni Allah tak tahu. Jadi kalau dia sama jugalah orang yang sengaja makan, itu ada masalah ni. Jadi kalau nak jimat dulu, makanlah dulu. Tak payah kena 60 hari. Betul, ada setengah-setengah ustaz nasihat macam tu. Bagi tips pula. Yang tak guna punya ustaz ni, dia bagi tips pula. Jadi kalau tak nak kena 60 hari, makanlah dulu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah anggap siapa yang buat macam tu sama juga dia kena kalau jadi kita sebut masalah ni supaya tak ringan-ringan dengan masalah ni. Dia nak makan, dia nak jimat, jadi dia minum air dulu. Sebelum kita jimat yang ni, kita minum dulu supaya tak kena 60 hari. Itu jahat lah. Itu dapat dia nak buat hilah ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala. Kalau psycho orang jadi kalau bertakwa tu pun jelah malam apa susahnya. Maghrib kita lepas kurma terus saja, tak ada masalah. Mungkin nak buka puasa dengan itu pun boleh. Allah malakasum tu wa bika aman tu wa alaskam tu. Terus Allah majlina syaitan, majlina syaitan. Akhirnya boleh halal. Tapi ni kalau ada orang tu memang gila, orang yang otak dia tak betul. Dia nak buat je. Betul. Dr. Syekhul Islam Taimiyah kata siapa yang buka puasa sengaja untuk jimat sama juga kena kafarah. Walaupun itu bukan qaul mazhab Syafi'i, tapi tetap juga kita bagi tahu benda ni supaya orang tak beringan-ringan dengan masalah ni. Dan tengok qaul Syafi'i Malikiyah dengan Hanafiyah ni. Kalau makan dengan minum dengan sengaja pun dah kena 60 hari juga. Jadi supaya kita berhati-hati dalam masalah ni. Dan bagi orang yang buka puasa tadi, orang yang berjimat tadi, dia kena hukuman lah, cantik 5 minit lagi. Ada 6 perkara yang kena pada dia. Pertama, dia berdosa pada yang penjimat. Al-wati. Pertama, athim, berdosa lah. Ma'ruf. Yang kedua, batal puasa. Yang ketiga, dia kena teruskan puasa dia. Maksudnya dikatakan dia berjimat, lepas tu tak dia makan dan minum. Yang keempat, dia kena qada. Dia kena ingat. Jadi dia bukan ada 60 hari dia kena ganti sebenarnya. 61 hari. Sebab dia kena qada lagi 1 hari. Dia 61 hari. Yang keempat dia kena qada. Yang kelima dia kena kafarah tadi lah, 60 hari. Yang keenam dia kena ta'zir. Bahkan ulama Syafi'iyah kata yu'adzar wujuban. Dia kena ta'zir kalau dia tidak datang dalam keadaan bertaubat. Maksudnya kalau dia sengaja buat dan dia tak rasa bersalah pun, ditangkap dengan dia tak nak bertaubat. Macam berlaku pada hadis yang Nabi SAW, dia lelaki itu bertaubat. Kata, ya Rasulullah, aku dah binasa. Ya Rasulullah, aku dah binasa. Dia datang jumpa dalam keadaan dia dah bertaubat. Lepas tu Nabi senyum je. Nabi ketawa je. Bila kata, ya Rasulullah, aku dah binasa. Apa pasal ni? Dia kata, aku dah mendatangi isteriku pada bulan Ramadan. Kau bebaskan hamba. Kau ada hamba tak? Dia kata, aku tak ada hamba. Puasa 60 hari. Dia kata, aku tak mampu nak puasa 60 hari. Aku dah tua. Sedekah. Aku miskin. Nabi pun carikan. Nabi bagi satu bekas kurma kat dia. Nah, bagi kau miskin. Kata, ya Rasulullah, aku lah orang paling miskin dalam bandar ni. Nabi pun ketawa. Nabi kata, bagilah makan kat keluarga kau. Kata. Akhirnya Nabi ketawa. Tapi Nabi ketawa sebab orang tu datang jumpa Nabi dalam keadaan bertaubat. Betul dia tak kena ta'zir. Tapi kalau datang pailang nak tunjuk sekali saya lah, ini hak saya, ni negara demokrasi apa semua. Ini yu'azzar wujuban li ta'zir, dengan wajib. Maksudnya kerajaan wajib ta'zir, kerajaan dosa. Ta'zir maksudnya apa? Penjarakan dia ke, sebat ke 30 kali bagi sebaiknya. Okey, ataupun seumpama dengannya. Ta'zir ni pemerintah lah yang boleh buat. Pemerintah yang tetapkan. Yang dijimak pula al-mautu, katakanlah isteri. Dia berdosa tak? Berdosa juga. Kalau dia pun join sekali. Dia bukan orang yang dipaksa. Kalau isteri suami dia paksa, lain cerita. Ni kalau suami dia paksa, dia tak berdosa lah. Jadi kalau dia pun sama-sama juga, dia berdosa. Yang kedua, batal puasa. Sekali jugalah kalau dia tidak dipaksa. Bagi syarat kita ni kan, yang 3 tu. Sengaja,
ingat tahu. Sengaja ingat tahu. Okey. Yang ketiga, sama juga macam tadi. Kena teruskan puasa, wujubul imsak, kena tahan, tak boleh makan dan minum. Yang keempat, kena qada sekali lagi. Kalau dia tak dipaksa tadi, dia uzur, ada uzur, kena qada. Yang kelima, dia kena kafarah tak? Tak. Isteri tak kena kafarah. Macam Ustaz, kalau lelaki buat dengan lelaki, kejap dia, kejap tu, tukar-tukar pula, gila-gila. Sama, macam tu dua-dua kena kafarah. Tapi bukan apa, dia patut dah kena bunuh terus dah dulu tu. Okay? Dia kena masuk dalam bangunan, runtuh bangunan tu. Okay? Nah, hadis lelaki lah, maksudnya berdasarkan hadis lelaki tadi, Arabi tadi. Ya Rasulullah, aku dah binasa, Nabi kata engkau kena. Dia tak kata engkau dan isteri kau. Okay. Cuma Al-Hanabilah kata tak. Mazhab Hambali kata dua-dua kena. Sebab Mazhab Hambali kata setiap hukum tu ialah untuk lelaki dan wanita kecuali ada dalil untuk memisahkannya. Okay. Yang keenam, ta'zir. Sekali lagi, kena juga ta'zir. Melainkan kalau dia dipaksa. Melainkan kalau dia dipaksa. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kuliah last minggu depan ialah berkenaan dengan orang-orang yang tak berpuasa dan apakah mereka kena qada saja atau kena kafarah. Orang yang sakit, orang musafir, perempuan yang mengandung dan sebab dengannya, apakah mereka kena qada saja ataupun kena kafarah. Dan kita akan masuk sikit hukum hakam berkenaan dengan qiyam Ramadan. InsyaAllah minggu depan last sekali. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okay, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.